Tragedi 19 November di Memali yang kami paparkan ini adalah berdasarkan daripada maklumat yang dirakam oleh Signal Division pasukan PDRM yang mengikuti perjalanan tragedi baling itu. Status maklumat rahsia. Tarikh 18 November 1985, jam 7.35 malam. Berpusat di kamp pasukan polis hutan Sungai Petani Kedah seramai 3.600 anggota polis terdiri daripada pelbagai bahagian termasuk Federal Reserve Unit Pulau Pinang, pasukan Seramai Perak, anggota polis beruniform, Komando 69 sudah bersiap siaga untuk menerima arahan. Kumpulan ini diletakkan di bawah arahan seorang pegawai tinggi Ibu Pejabat di Bukit Aman dan dibantu oleh beberapa pegawai daripada Bukit Aman, pegawai polis Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Jam 7.45 malam, pegawai tinggi yang memerintah daripada Bukit Aman telah mengeluarkan arahan bahawa kumpulan yang bersiap siaga itu akan menyerang hendak satu kamp komunis dalam daerah Baling yang berdekatan dengan sempadan Thailand. Jam 8.05 malam, berlaku satu keributan di bilik operasi Sungai Petani di antara pegawai berkuasa pasukan polis hutan Sungai Petani dengan pegawai tinggi daripada Bukit Aman. Kekalutan ini berasaskan arahan palsu yang telah dikeluarkan. Arahan menyerang dan membunuh penghuni kamp komunis itu sebenarnya disasarkan ke arah Ustaz Ibrahim Mahmud, pengikut-pengikutnya dan sesiapa juga yang hadir di madrasah yang dibina oleh orang kampung di situ. Pegawai tinggi daripada Bukit Aman telah menghubungi penolong Pesuruhjaya Polis di Bukit Aman tetapi gagal. Kemudian dia berjaya menghubungi Musa Hitam yang ketika itu menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pegawai pemerintah pasukan polis hutan Sungai Petani telah diberikan laluan untuk bercakap dengan Musa Hitam. Beliau telah merayu kepada Musa Hitam dan membuat penjelasan betapa Ibrahim Mahmud adalah seorang ulama yang disegani dan telah banyak berjasa dalam usaha menaikkan taraf hidup masyarakat Memali. Tetapi akhirnya diketahui juga Musa Hitam telah memberikan arahan agar serangan itu tepat jam 12.30 malam. Pegawai pemerintah daripada Bukit Aman telah menerima arahan terakhir mengenai operasi hapus. Ketika itu berlaku sedikit kekesalan di kalangan pasukan daripada Sungai Petani. Mereka mahukan operasi itu dilakukan dengan mengadakan sekatan dan kepungan untuk mendesak Ibrahim Mahmud menyerah diri. Sekali lagi Musa Hitam dihubungi. Pada kali itu, pegawai yang berkuasa diberitahu bahawa Musa Hitam tidak dapat dihubungi kerana beliau telah pergi ke sebuah hotel di Kuala Lumpur. Di waktu yang sama, Timbalan Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri ketika itu, Razi Ahmad, sedang mengikuti perkembangan dan berada di Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang. Beliau sedang mengikuti perkembangan operasi hapus itu. Tidak berapa lama kemudiannya, Musa Hitam telah menghubungi pihak polis dengan suara yang seolah-olah marah dan rasa terganggu. Musa tidak banyak bercakap, cuma mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi penghapusan, walaupun ia bermakna menyerang seluruh negeri Kedah. 19 November 1985, jam 1 pagi, 3.600 anggota polis bersama pegawainya telah tiba di kampung Memali. Mereka lengkap bersenjata automatik dan tiba dengan kereta perisai. Mereka mula mengepung kampung itu. Ketika itu, Musa Hitam masih lagi berada di hotel kerana dia tidak dapat dihubungi. Semua urusan komunikasi dilakukan pula dengan timbalannya yang berada di Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang. Kebanyakan anggota polis yang tiba di kampung Memali itu masih lagi beranggapan mereka akan menyerang sebuah kamp komunis. Itulah maklumat yang diberitahu kepada mereka oleh pegawai tinggi daripada Bukit Aman. Jam 8.15 pagi 19 November, setelah mendapat kelulusan Timbalan Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri, pegawai pemerintah operasi telah memberi arahan agar dua kereta perisai mula menyerang rumah Ibrahim Mahmud. Hanya Allahu Akbar yang mampu mereka ucapkan sehinggalah nyawa hilang dari badan. Ramai yang mati sedangkan ada juga bilangannya yang cedera teruk sahaja. Beberapa orang anggota komando telah menyerang Ustaz Ibrahim. Beliau telah melawan mereka dan membunuh salah seorang yang menyerangnya. Tetapi beliau terkorban akhirnya. Ibrahim gugur dengan genggaman tangannya yang berkepal ke atas, sedangkan mulutnya masih lagi melaungkan Allahu Akbar. Seorang pegawai polis meluru ke arah Ustaz Ibrahim yang sedang rebah
lalu memangku tubuhnya ke atas ribaannya. Setelah itu baru datang isteri Ustaz Ibrahim. Ketika itu kedengaran suara Ustaz Ibrahim berkata, "Alhamdulillah kerana telah mengorbankan kami ke jalan mati syahid." Jam 12.13 tengah hari, serangan pihak polis ditamatkan. Mereka yang ditangkap telah disungkup dengan karung guni. Beberapa anggota Komando 69 telah dilihat menendang badan yang terbujur itu untuk menentukan mereka sudah mati. Ada pula yang terus menembak mereka lagi sambil berkata, "Pergi jahanam dengan Islam." Jam 1.05 tengah hari, pegawai pemerintah operasi telah membuat laporan kepada Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang dan juga kepada Musuh Hitam di Kuala Lumpur. Musuh Hitam mengarahkan agar semua orang kampung ditangkap untuk menahan agar rahsia operasi itu tidak terdedah. Jam 3 petang, kerja-kerja menangkap saki-baki orang kampung dilakukan. Mereka diterbangkan dengan 2 helikopter polis. Mereka yang cedera dan mati dihantar ke hospital di Sungai Petani dan Alor-Star. Kini memali sudah berlalu lebih 17 tahun. Ramai yang terlibat secara langsung telah meninggal dunia. Namun, masih ramai lagi yang masih hidup. Antaranya ialah bekas timbalan Perdana Menteri sendiri, iaitu Datuk Musuh Hitam, Razif Ahmad, bekas timbalan Menteri Dalam Negeri. Dan yang paling penting ialah Perdana Menteri ketika itu masih hidup sehingga sekarang. Beribu-ribu ringgit telah hangus dibelanjakan oleh pihak keluarga mangsa memali untuk membawa kes ini ke mahkamah untuk mendakwa pihak kerajaan Barisan Nasional. Tetapi kes ini tidak pernah dibicarakan walau seminit. Malah dari tahun ke tahun kes ini telah ditangguhkan. Wahai rakyat Malaysia yang berhati perut, percayalah, selagi Barisan Nasional memerintah, kes ini tidak akan dibicarakan di mana-mana mahkamah pun di negara ini. Pihak Barisan Nasional sendiri telah menghina keputusan mahkamah yang melarang isu mahkamah ini diperbualkan di luar mahkamah. Barisan Nasional telah menyalahgunakan media rasmi kerajaan RTM dengan menyiarkan video klip yang diubah suai untuk memburukkan PAS. Tindakan Barisan Nasional sangat menyakitkan hati ahli keluarga mangsa memali dan seluruh rakyat negara ini.